Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, Pendidikan Khas Tingkatan 5. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk sebelum ni, iaitu Perkembangan Seni di Malaysia. Selamat datang saya ucapkan kepada pelajar-pelajar semua. Saya harap kamu semua sihat dan juga dah bersedia untuk belajar. Apa yang kamu dapat belajar hari ini? Kamu akan mempelajari berkenaan dengan seni budaya lain. Kamu juga akan mengenali berkenaan dengan seni tembika setiap kaum di Malaysia. Jom kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Seni budaya lain. Di Malaysia, sebagaimana yang kita tahu, mempunyai masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan Sabah Sarawak. Setiap kaum ini mempunyai pelbagai budaya dan juga hasil seni mereka. Hasil seni inilah yang menjadi amalan dan kepercayaan setiap kaum tersebut. Sebagai generasi baru, perlulah mempertahankan dan juga mengenali seni ini agar ianya terus kekal zaman berzaman. Antara seni budaya lain adalah seperti peralatan, alat permainan, seni bina, kenderaan, pakaian, perhiasan diri, seni tembika dan seni ukiran. Hari ini saya akan memfokuskan kepada seni tembika. Kita berkenalan dulu dengan seni tembika kaum Melayu. Seni tembika kaum Melayu yang pertama ialah labu sayong. Ada yang pernah nampak labu sayong? Ada yang pernah dengar perkataan labu sayong? Labu sayong ni adalah tembika kaum Melayu. Ianya dihasilkan di Sayong, Kuala Kangsar. Sebab itu ia dikenali dengan labu sayong. Kebanyakan tembika orang Melayu ianya dinamakan berdasarkan tempat dihasilkan. Kalau kamu lihat, bentuk labu sayong ini dihasilkan daripada diilhamkan. Dia dapat idea daripada buah labu. Tembika ini diperbuat daripada tanah liat dan biasanya berwarna hitam ataupun warna asli tanah. Ini adalah contoh-contoh seperti labu panai, labu lepap dan labu gelugur. Biasanya orang-orang dulu menggunakan labu sayong ini untuk menyimpan air. Tembika Melayu biasanya mempunyai motif dan ragam hias yang diilhamkan daripada alam semula jadi dan juga rupa bentuk geometri. Cikgu ada video untuk tunjukkan kepada kamu. Jom kita tengok. Tembikar merupakan hasil kraftangan yang terawal dicipta oleh manusia di tanah Melayu sejak zaman prasejarah lagi, iaitu pada zaman Neolitik sebagai perkarasan kegunaan harian selain digunakan ketika upacara kematian. Ini membuktikan bahawa orang Melayu sudah mula mencipta ketamadunan sejak awal lagi. Labu sayong adalah di antara tembikar yang sangat popular di Malaysia. Kegunaan labu sayong berwarna hitam pada asalnya adalah sebagai bekas menyimpan air yang dihasilkan daripada tanah liat, dibentuk dan diukir dengan teliti. Okey, saya sebagai pengusaha yang saya mempublikkan bidang labu sayur Islami selama 12 tahun ni, saya dah pergi ke China untuk promosi, saya dah pergi ke Brunei, saya pergi Singapura, saya pergi Vietnam untuk mempromosi. Dan permintaan di negara luar sangat bagus. Sebab di negara luar, dia tak ada produk yang semacam kita. Di negara luar dia panggil seramik. Dia tak ada produk labu sayur ni special. Semua di Perak dan Indonesia yang aman. Bentuk labu sayong menekankan sifat semula jadi, iaitu tanah liat serta teknik penggunaan tangan. Rekaannya pula menggunakan motif alam sekitar seperti motif bunga padi, pucuk rebung, bunga cengkeh dan juga geometri yang harmoni. Walaupun pengaruh Cina telah pun wujud dengan ketara di tanah Melayu sejak kedatangan pedagang seramik Cina semasa dinasti Tang pada abad ke-7 Masihi lagi, teknik pembuatan dan corak tembikar di Perak sehingga kurun ke-20
tidak menunjukkan sebarang tanda yang ia dipengaruhi oleh tembikar dari tamadun luar itu. Ini kerana cara pembuatan tembikar tradisional orang Melayu pada peringkat itu umumnya masih lagi kekal dalam bentuknya yang agak primitif, menggunakan tangan dan tanpa menggunakan roda. Walaupun akhirnya pengaruh Cina dalam pembuatan tembikar melalui penggunaan roda mulai wujud secara beransur-ansur, namun ia menunjukkan bahawa pada zaman awal kegiatan membuat tembikar adalah ciptaan sepenuhnya orang tempatan dan bukannya ditiru dari luar. Kerana jika tidak, sudah tentulah akan wujud penggunaan roda yang lebih awal. Okey, seni tembikar kaum Melayu yang seterusnya yang akan cikgu kenalkan ialah tembikar mambung. Ianya dihasilkan di Kampung Mambung, Ulu Kelantan. Sebab itu ia dinamakan tembikar mambung. Ini ialah contoh tembikar mambung jenis belanga bertutup. Kebanyakan tembikar ni ia digunakan sebagai alat menyimpan air, makanan dan juga digunakan untuk masak. Tembikar mambung juga digunakan untuk tujuan perasapan dalam upacara ataupun juga untuk tujuan ritual. Okey, seterusnya cikgu nak kenalkan kamu dengan tembikar terenang. Ini ialah gambar tembikar terenang. Ianya dihasilkan di Kampung Pasir Durian, Kuala Tembeling, Jerantut, Pahang. Seperti mana tembikar lain, ia digunakan untuk menyimpan air, makanan dan juga untuk tujuan adat serta keagamaan. Tembikar terenang ni juga digunakan untuk tujuan perasapan dalam upacara ataupun untuk tujuan ritual. Seterusnya, kita berkenalan pula dengan seni tembikar kaum Cina. Kalau kamu nak tahu, seni tembikar kaum Cina ni dah maju sejak dari tempoh pra-dinasti lagi. Kaum Cina ni, dia memang cukup terkenal dengan seni tembikar seperti pasu, tempayan, pinggan mangkuk, jak air, pemegang colok dan juga set minuman teh. Ini ialah contoh gambar tembikar kaum Cina. Ia dihasilkan menggunakan tanah liat yang dikenali sebagai porselin. Tembikar Cina menggunakan teknik sepuh glazing yang menjadikan tembikar itu berwarna. Kamu dapat lihat kan perbezaan tembikar kaum Melayu dan juga seni tembikar kaum Cina? Tembikar kaum Cina ianya dihiasi oleh motif fauna seperti naga, burung dan juga motif flora, bunga, teratai dan juga pokok buluh. Lihat di sini salah satu contoh motif bunga teratai yang terdapat di seni tembikar kaum Cina iaitu tempayan. Seterusnya, seni tembikar kaum India. Sama seperti kaum-kaum yang lain, seni tembikar kaum India juga mempunyai fungsi dan seninya tersendiri. Antara seni tembikar kaum India yang terkenal ialah periuk, lampu minyak, tempat membakar kemenyan, alat pengubumian, bekas mengisi air dan sebagainya. Periuk belanga merupakan salah satu tembikar kaum India. Di sini saya tunjukkan contoh bekas lampu minyak. Bekas lampu minyak ni salah satu seni tembikar India. Ianya berbentuk piring tapi di tengah-tengahnya ada lubang dan juga ada muncung. Nampak tak muncung ni? Dan biasanya digunakan sewaktu perayaan Deepawali. Bekas lampu minyak. Seterusnya kita berkenalan dengan seni tembikar etnik di Sarawak. Seni tembikar Sarawak ni merupakan produk kraft tradisional. Rasanya kalau ke Sarawak, ramai orang menjadikan seni tembikar etnik Sarawak ni sebagai kraft ataupun buah tangan mereka.
Seni tembika Sarawak sangat unik dari segi bentuk, warna dan juga nilai estetiknya. Pasu Sarawak ni dah bermula dari zaman Neolitik lagi. Dah lama ni. Tembika ni dah digunakan secara meluas oleh etnik pribumi Sarawak. Antara fungsi tembika Sarawak ialah menyimpan barang berharga sebagai bekas mengisi arak, bekas minuman, bekas mengisi mayat untuk upacara pengebumian, barang hiasan dalaman seperti lampu, bekas payung, pasu dan lain-lain. Kalau kamu lihat motif hiasan tembika etnik Sarawak ini, ianya bermotifkan flora dan fauna seperti padung, buluh empit, lengkuk, burung kenyalang dan juga corak geometri. Kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 18 untuk lihat lebih lanjut corak-corak dan motif seni tembika etnik Sarawak. Seterusnya ialah seni tembika Sabah. Antara seni tembika Sabah yang terkenal ialah tembika kurun. Ini ialah gambar tembika kurun. Tembika ini terkenal di kalangan etnik Kadazan Dusun di Lotut dan Bondo. Tembika kurun juga terkenal di etnik Bajau di Kampung Melangkap, Kota Belud. Seperti tembika yang lain, bahan utama untuk menghasilkannya ialah tanah liat. Tapi tanah liat ini diambil dari tebing sungai Kilit Posu dan ianya berwarna kelabu. Antara fungsi tembika korun adalah untuk kegunaan harian seperti memasak, sebagai bekas simpan air dan juga sebagai bekas simpan makanan. Apa yang menarik tembika korun, motif di tembika korun ini dihasilkan dengan menggunakan kayu yang diukir. Dan kayu tersebut yang siap diukir itu akan dipukul pada sekeliling tembika korun ni untuk mendapatkan motif dan coraknya. Sangat unik kan? Okey, dah settle. Sekarang soal jawab spontan. Berdasarkan gambar kat bawah ni, cikgu nak kamu nyatakan seni tembika kaum mana dan namakan tembika tersebut. Kamu dah dapat? Jom kita tengok jawapannya. Ada yang jawab betul tak? Kalau ada yang jawab betul, tahniah cikgu ucapkan. Kalau yang salah, cuba lagi. So, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, untuk minggu depan kita akan sambung lagi seni budaya lain, iaitu kita akan fokus kepada seni ukiran. So, terima kasih cikgu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.